Boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okay, saya share balik skrin tadi. Okay, ni soalan tadi tu. So apa one type of disease he might suffer when individual consume a lot of butter? Apa kalau cakap tak apa one type of disease? Example. Arteriosclerosis. Arteriosclerosis, yes, one mark. Yang lain-lain? Heart disease, yes, Azim Bazir, betul, one mark. Yang lain? Banyak ni one disease ni. Arteriosclerosis, yes, betul, Muhaisra, betul, one mark. Arteriosclerosis, heart disease, apa contoh-contoh lain yang kita boleh letak untuk disease? Hypertension, yes. Nurul Wajihah letak hypertension. Hypertension sama dengan apa? Apa nama lain bagi hypertension? Darah tinggi, yes. High blood pressure. Okay. Dalam jawapan, kita nak letak hypertension ke high blood pressure? Dalam jawapan ni, nak letak hypertension ke high blood pressure? Boleh letak high blood pressure. High blood pressure kan? Boleh letak high blood pressure. Ya, tak apalah, cikgu jawab cepat sikit. Boleh letak dua-dua. Nak letak high blood pressure pun boleh, nak letak hypertension pun boleh. Tetapi, ini tips. Bila kita nak letak satu-satu nama disease contoh macam ni kan, kita kalau boleh kita cari nama scientific disease tu. Ataupun nama yang macam ni hypertension tu. Nama yang lebih saintifik kepada penyakit tu. Boleh letak high blood pressure. Dia punya markah sama. High blood pressure pun one mark, hypertension pun one mark. Cuma bila kita letak hypertension, pemeriksa dia akan fokus lebih sikit dekat paper kita. Sebab apa? Dalam banyak-banyak paper yang calon buat tu, bila pemeriksa dia marking, katakan majoriti memang akan jawab high blood pressure. Itu biasa. High blood pressure. Tiba-tiba paper kita jawab hypertension. Pemeriksa dia akan tiba-tiba dia akan sebab dia dah marking 10 paper contohnya, semua jawab high blood pressure. Tiba-tiba paper yang ke-11 tu tiba-tiba tulis hypertension. Dia akan trigger. Pelajar ni pandai ni. Pemeriksa tak mengenali calon, dia tak tahu kita sebelum dapat berapa fail bio kan, dia tak kenal. Tapi sebabkan kita letak hypertension tu, dia akan trigger. Sebab semua orang jawab high blood pressure. Jadi dia akan fokus lebih kepada paper kita. Kenapa dia fokus lebih? Sebab pemeriksa dia pun cikgu. Jadi bila dia tengok paper kita yang macam tu, dia ada satu first impression kata yang ni student ni sudah pandai sebab dia jawab hypertension. Jadi pemeriksa tadi dia fokus lebih sebab dia nak jadikan sebahagian besar jawapan dalam paper tu contoh untuk diajar anak murid dia. Jadi dia fokus lebih. Mungkin dia akan marking paper tu 2-3 kali. Macam tu. Itu trik kan. Trik kita nak bagi pemeriksa ni marker lah. Pemeriksa ni marker ni dia fokus lebih dekat paper kita. Tapi dua-dua dia terima. High blood pressure terima, hypertension pun terima. Tapi itu trik sajalah, trik saja. Okay. Jadi, ya betul. Dekat sini cikgu pilih untuk jawapan hypertension dia. Dalam BM, hypertensi lah. Okay, so kita nak buat jawapan. Kita nak explain. So, apa yang berlaku first? Bila individual consume a lot of butter. First kali apa yang berlaku? Cholesterol content in the blood increase. Itu benda yang berlaku. Jadi, nampak tak step first? So, bila individual consume a lot of butter, first kali yang berlaku ialah cholesterol content in blood increase. Nampak tak? Di sini terms dia apa? Cholesterol and increase. Kena sebut yang tu dulu. Kolesterol memang ada dalam badan kita. Kolesterol memang ada dalam sel, dalam plasma membrane kan ada kolesterol kan. Okay. Tetapi yang problem kat sini ialah sebabkan kolesterol in blood. Yang itu yang jadi problem, yang boleh penyakit tu. Dan kolesterol in blood increase. Yang itu lagilah problem. Sebab apa increase? Sebab dekat sini dia kata in his daily diet, tiap-tiap hari makan butter. Dia dapat soalan, dia create satu situasi
supaya kita punya jawapan tu menuju ke arah skema jawapan tu. Itu kehendak soalan. Kalau dia buang perkataan in his daily diet, dia tidak akan menjadi masalah. Tetapi dia tambah perkataan in his daily diet, itu yang menjadi masalah. Okay. So cholesterol content in blood increase. Kemudian yang kedua apa jadi? Cholesterol deposit and harden in the inner wall of artery. Cholesterol deposit and harden in the inner wall of artery. Okay. Bila kolesterol increase, dia akan deposit dan juga dia akan mengeras, harden. Apa yang mengeraskan kolesterol? Kalsium lah. Dalam badan kita ada kalsium, dalam badan kita ada kalsium. Kalsium yang membantu mengeraskan lah. So, tapi dalam kes ni kita tak fokus kepada kalsium, kita fokus kepada kolesterol. Kolesterol deposit and harden in the inner wall of artery. Okay. Kemudian apa yang berlaku? Kemudian lumen artery become narrow. Yang ni yang masalah dia akan start lah ni. So lumen of artery become narrow. Dalam ni nampak tak yang cikgu bolkan tu, itulah terms-terms yang penting. So lumen of artery. Jangan tulis salur artery kita panggil apa? In English, salur artery. Dan dia memang calon suka guna salur artery. Salur artery. Jangan guna salur, guna lumen. Sebab kita memang belajar tentang yang dalam itu nama dia lumen. So lumen tu yang akan jadi sempit, narrowing the lumen of artery. Okay, yang itu dia punya point lah. Dan yang point yang last sekali sebenarnya kalau kita tengok point kat sini, explanation dia, artery vessel dia, masih cikgu. Artery vessel become narrow. Boleh guna vessel sebenarnya. Tetapi yang lebih tepat ialah lumen sendiri. Sebab vessel dia merujuk kepada the whole artery itulah. Jadi sekarang kita nak merujuk kepada dia punya dalam tu, iaitu lumen lah. Okay. So last kali kita kata blood flow in high pressure. Okay. Kalau kita tengok kat sini, yang kata one type of disease ni satu yang awal tu, yang hypertension. Tapi yang belakang-belakang tu, itu explanation dia. Okay. Soalan ni dua markah untuk explanation. Tetapi dekat sini ada 1, 2, 3, 4 dah explanation dia. Jadi kita tidak ada masalah kalau tulis buat lebih. Asalkan masih lagi menjawab dalam kehendak soalan. Itu yang penting. Jangan kita cuba untuk buat point yang lebih tetapi tidak menjawab kehendak soalan. Okey. Untuk soalan ni berapa markah? 1 markah untuk type of disease, 2 marks for explanation. Okey. Ini nampak kalau kita tengok sini soalan ni, yang soalan dia bentuk causes and effect. Sebab dan juga akibat. Cause and effect. Dia bermula dengan soalan bila dia kata consume a lot of butter. Kemudian kita akan cerita satu persatu. Bila consume a lot of butter apa jadi? Mulai yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat dan seterusnya. Okey. Soalan yang markah dia banyak. Soalan yang aras tinggi. Kebiasaannya dan kebanyakannya bentuk dia macam ni, cause and effect. Especially soalan essay. Okey. Bila soalan yang banyak macam ni, markah dia banyak dan kita ada tendensi, ada probability untuk hilang markah. Sebab dia ada markah banyak. Jadi kita cepat-cepat daripada cause tu, kita cepat-cepat nak explain dekat effect. Jadi kemungkinan kita akan hilang markah daripada causes and effect tu. Kemungkinan. Okay. Jadi ada satu teknik dipanggil reversible ataupun reverse tadi tu. Kita boleh check balik kita tertinggal ataupun tidak. Okay. Cara dia adalah kita tengok dulu point yang last kali. Kemudian kita akan tanya why. Kita akan tanya why. Dan why question tadi akan menjawab pada point yang sebelumnya. Contoh. Blood flow in high pressure. Why? Why blood flow in high pressure? Kenapa darah tadi dia mengalir pada tekanan yang tinggi? Mesti ada sebab. Dia berbalik kepada point yang sebelumnya. Sebab apa? Because lumen of artery become narrow. Because narrowing the lumen of artery. Sebab dia sempit lah, sebab itu blood pressure dia jadi tinggi. Nampak tak? Dia menjawab pada point yang sebelumnya. Why the lumen of artery become narrow? Why? Itu yang dia akan menjadi persoalan. Dia akan menjawab pada point sebelumnya. The lumen of artery become narrow because of cholesterol deposit and harden in the inner wall of artery. Nampak? Dia jawab pada point yang sebelumnya. Ini cara kita semua bukan cara kita jawab. Jawab dia dah jawab dah. Kita nak check balik. Ada tak kita tertinggal? Dia macam kita naik tangga, kemudian kita nak turun balik, mesti kita akan turun balik step by step. Maksudnya point by point. Kalau kita tanya why question, kemudian
dia menjawab pada point yang sebelumnya, it makes sense. Tapi kalau kita tanya why question, tiba-tiba point yang sebelumnya tak menjawab, it doesn't make sense. Itu maksudnya mesti ada something ataupun some point yang kita hilang dekat situ. Itu technically cara kita nak check. Especially soalan yang dia punya jawapan dia panjang macam ni. Dia macam storytelling, dia punya jawapan dia cause and effect. Why cholesterol deposit and harden in the inner wall of artery? Because cholesterol in blood is increased. Kalau kolesterol sikit dalam darah, dia takkan deposit, dia takkan harden. Kolesterol memang ada dalam darah kita, sebab tu dia ada border. Kalau melebihi border tu, yang itu yang akan menyebabkan kolesterol deposit and harden. Okay, so dia menjawab. So the last kali, why cholesterol increase in blood? Dia akan menjawab kepada soalan. Because individual consume a lot of butter in his daily diet. Dia akan berbalik-balik kepada punca soalan. So kita akan nampak kat sini dia continuously point daripada soalan sampai kepada jawapan kita satu. So kalau kita tanya why question, dia akan still akan back dan make sense sampai kepada soalan. Itu cara technically kita nak check, especially soalan yang jawapan yang panjang. Jadi sepatutnya bila kita semak, kita ada strategi untuk semak jawapan kita. Yang kita just semak, kita baca balik je. Tak. Ini adalah salah satu strategi lah. Ramai juga cikgu lain yang buat strategi lain. Ada yang kawan cikgu buat teknik durian. Ada yang cikgu buat teknik durian. Boleh jugalah. Dia lebih kurang macam ni juga, teknik durian tu. Dia reverse juga. Cuma teknik durian tu dia guna teknik, dia kata jangan negatifkan ayat lah. Nanti kita tengok yang tu untuk soalan essay. Okay. So habis yang tu. Next, kita tengok C, diagram 3.2 show the hydrolysis of a lipid molecule. Okay, soalan 3C ni, kenapa cikgu letakkan dalam perbincangan kita? Sebab dia bermulakan dengan, dia letak satu diagram, dia tunjukkan diagram hydrolysis of lipid. So kita tengok dari situ, kita nampak lipid, water, S and T. Kita tengok lagi sekali, lipid tu dia lukis one molecule of lipid. Kemudian dia tulis kat situ 3H2O. 3H2O menunjukkan 3 molecule of water. Kemudian dia buat S. Satu saja S. So kita boleh kata 1 molecule of S. Kemudian dia buat T. T tu ada 3. So kita boleh katakan dia adalah 3 molecule of T. Okay. Kita tengok soalan. Ini dia punya stimulus. Kita tengok soalan. Based on diagram 3.2, explain the hydrolysis process. Okay. 3 marks. Bila soalan dia bermula dengan based on diagram, memang kita kena tengok betul-betul diagram tu. Kena tengok betul-betul. Tadi kita dah tengok dah. Diagram ni dia dilukis mengikut bilangan molekul. Jadi dalam kita punya explanation kita, mesti tulis bilangan molekul. Jangan kita kata lipid reacts with water. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi kita mengulangi soalan. Dalam soalan memang tulis lipid in water. Kita dah ulang soalan sebenarnya. Jadi tidak ada markah kat situ. Tetapi kalau kita kata 1 molecule of lipid reacts with 3 molecule of water. Okey. Lipid dengan water memang kita ulang dalam jawapan kita ni. Sebab kita tengok dalam dia punya soalan, dia bagi stimulus lipid water. Tetapi bukan lipid and water itu yang memberikan markah. Yang memberikan markah ialah yang tu. 1 molecule dengan 3 molecule. Memang 1 molecule and 3 molecule yang bagi markah. Tapi kalau kita kata 1 molecule react with 3 molecule, titik. Tak boleh juga. It doesn't make sense. Dia mesti 1 molecule of lipid reacts with 3 molecule of water. Yang itu yang dapat markah untuk substrate. Itu markah untuk substrate 1 mark. Dua-dua tu baru 1 mark sebab itu untuk substrate. Okay. Jadi dia mesti ada 1 molecule of lipid reacts with 3 molecule of water. Lipid and water saja tak boleh. Mesti ada dia punya bilangan sebab dia kata based on diagram. Kena tengok diagram tu. Tapi kalau dalam soalan dia tak bagi diagram, dia hanya bagi statement yang umum. Boleh tak tulis bilangan molekul? Boleh. Sebab dia bagi statement yang umum. Sekarang ni sebab dia bagi diagram. So kena tengok betul-betul diagram. Kemudian lipid breakdown. Yang ni nak tulis pun boleh, tak boleh, tak apalah. Sebab yang ni kita nak cerita tentang lipid tu jadi apalah, lipid breakdown. To form 1 molecule of cholesterol and 3 molecule of fatty acid. Okay.
So to form 1 molecule of glycerol and 3 molecule of fatty acid, dalam gambar tu dia labelkan sebagai S dan T. Jadi kalau dalam jawapan ni, kalau kita kata to form 1 molecule of S and 3 molecule of T, kita takkan dapat markah untuk produk. Mesti gantikan S dengan nama dia punya produk, dengan gantikan T dengan nama dia punya produk. So kita kena gantikan to form 1 molecule of glycerol and 3 molecule of fatty acid, baru dapat markah. Untuk substrate tadi, kita tambah 1 molekul dengan 3 molekul. Kalau untuk yang produk ni, disebabkan dalam diagram tu dia buat S dengan T, kita bukan saja tambah 1 molekul and 3 molekul, kita kena gantikan juga S dengan glycerol, T dengan fatty acid. Kalau kita buat 1 molecule of S dengan 3 molecule of T, memang tak akan dapat markah untuk produk. Okay, so 1 marks for substrate, 1 marks for produk. So soalan ni 3 marks. Mana lagi yang ketiga? Dia berbalik kepada enzim. Enzim lipase. Sebab dalam hydrolysis proses, dia perlukan enzim lipase baru dapat markah. Okey, persoalan dekat sini ialah dalam soalan tadi dia tak tulis enzim lipase. Tapi dalam jawapan kita kena ada enzim lipase. Sebab apa? Sebab enzim lipase dia tak ada molekul. Kalau dia tulis dalam soalan enzim lipase, kita pun kata enzim lipase. Jadi macam kita ulang jawapan, ulang soalan lah. Macam tu. Seolah-olah macam tu lah, tapi sebenarnya bukan macam tu lah. Jadi sebab tu dia tak letakkan enzim lipase, sebab dia nak gantikan enzim lipase ni sebagai markah di dalam soalan ini. Sebab enzim lipase kita takkan letakkan molekul. Okay. So 1 mark for substrate, 1 mark for product, and 1 mark for enzyme. So dapat 3 mark lah untuk soalan ni. Okay. Cikgu sengaja tambah lipid breakdown. Kenapa cikgu tambah lipid breakdown? Sebab dalam soalan dia kata hydrolysis process. Cikgu cuba nak elakkan perkataan lipid hydrolyze. Sepatutnya macam cikgu cakap tadi lah, kalau kita guna ayat tu, cari perkataan yang scientific term, betul tak? Tapi disebabkan dalam soalan dah tulis hydrolysis. So cikgu cuba untuk elak daripada menggunakan perkataan hydrolysis tu, elak daripada guna perkataan lipid hydrolyze. Jadi cikgu cari satu perkataan yang sinonim, iaitu breakdown. Okey, persoalan dia kalau tulis lipid breakdown dapat markah tak? Di sini dia ikut tahun. Ada tahun tertentu dia bagi markah untuk lipid breakdown. Ada tahun tertentu dia tak bagi markah. Tertentu. Jadi sebab itu lipid breakdown tu dia jadi extra point untuk soalan ni. Soalan ni 3 marks. Cikgu bagi 4 point. Persoalan dia, point yang keempat ni diterima ataupun tidak, kita tidak tahu. Lain tahun, lain dia punya skema lah. Sebab apa? Sebab dia dynamic. Ada sebab-sebab yang diterima macam ni, ada sebab tak terima macam ni. Tetapi common biasanya memang bila kita explain tentang reaction ni, enzyme reaction, mesti produk, substrate, produk dengan enzyme. Mesti dia ada 3 rubrik ni. Baru dia dapat markah. Yang keempat tadi tu sama ada lipid breakdown ataupun kita tak tahu lipid breakdown tu dia ikut tahun. Jadi nak selamat kena ingat yang 3 ni lah. Dan lipid breakdown tu kita boleh tambah juga, tetapi kita jangan berharap kata itu sebagai markah lah. Yang penting 3 tadi tu. Okey. Kemudian seterusnya SPM 2013 soalan 1B2. Itu soalan 1B2 dia macam juga soalan tadi, cuma dia terbalik. Sebab yang ni adalah condensation. Diagram 1.1 shows the formation of triglyceride. So P plus Q process X, triglyceride plus water. Nampak tak itu? Tadi dalam soalan tadi dia dah mention nama proses, dia tuliskan itu hydrolysis. Dia dah mention nama proses dalam soalan. Untuk soalan ni dia tak mention nama proses, dia just tulis proses X dalam dia punya reaction tu. Nampak tak? Dia tulis proses X, dia tak mention. Okay, soalan yang kedua ni, dia kata explain process X. Explain process X. So process X is condensation. Process X is condensation. Adakah dapat markah untuk condensation sebab proses X? Tak ada. Sebab tengok soalan sebelum tu. Ni soalan yang kedua ni, soalan sebelum tu. Soalan sebelum tu dah dia minta apa? Name process X kan? Dia minta name process X. Jadi kalau kita letak condensation process dalam jawapan ini, tidak dapat markah. Sebab kita ulang jawapan yang sebelumnya. Tadi dalam masa cikgu bagi slide tadi,
kita tengok, kita ulang soalan tidak dapat markah. Yang ni kita extend sikit, kita ulang jawapan pada soalan yang sebelumnya pun tak dapat markah. Okey, dia akan jadi dua, pengulangan yang tidak dapat markah. Pertama, kita ulang soalan, dapat markah. Yang kedua, kita ulang poin yang sebelumnya, poin yang dalam soalan yang lain. Dalam soalan yang sebelumnya pun tidak akan dapat markah. Yang ni yang cikgu nak tekankan juga. Okey. So kita teruskan explain lah, terus explain. So kita explain macam mana? 1 molecule of glycerol reacts with 3 molecule of fatty acid. Yang ini ialah dia punya substrate. Sebab ini adalah condensation, yang ini akan jadi substrate. 1 molecule of lipid and 3 molecule of water is formed. Okay, jadi dekat sini. Dalam gambar rajah, dia gunakan triglyceride. Tiba-tiba cikgu tukar dalam ayat ni, cikgu tulis lipid. Adakah boleh? Boleh. Asalkan sinonim, sama, benda yang sama. Contohnya kalau macam dalam soalan dia guna istilah hypertension, tiba-tiba dalam jawapan kita guna istilah high blood pressure, tidak ada masalah. Dia tidak ada efek apa-apa pun. Lipid ke triglyceride tak ada efek apa-apa. Cumanya cikgu sengaja letak supaya nak tunjukkan asalkan terms itu sinonim dengan satu lagi terms, kita boleh guna. Jadi tak rigid sangat macam tu. Nak tulis 1 molecule of triglyceride and 3 molecule of water is formed, still dapat markah yang sama. Tidak ada masalah. Cuma cikgu saja nak tunjuk sinonim itu. Okey. Jadi ini berapa markah? 2 mark. Pasal apa tadi hydrolysis 3 marks? Untuk condensation 2 marks sebab condensation tidak melibatkan enzim. Nampak tak? Condensation tidak melibatkan enzim. Jadi tadi hydrolysis kita tengok 3 marks, untuk condensation 2 marks. Marks itu panduan tu. Sebab tu jadi panduan. Kita nampak tu kita boleh dapat, oh okey. Soalan tanya tentang reaction, enzymatic reaction, kenapa ada 3 marks ni? Dia akan ada enzim. Yang ni enzymatic reaction, kenapa tidak dia ada 2 marks saja? Dia tidak ada enzim. Jadi sebab tu itu marks itu panduan. Lepas tu bila kita baca soalan kita tengok, 2 marks ni, so ada 2 point. Point apa? Substrate dengan apa nama ni, produk. Habis? Okey. Seterusnya 2015 soalan 2B. Semua soalan ni cikgu gunakan soalan SPM lah. Sebab soalan SPM dia adalah soalan yang standard. Banyak dekat internet jual apa, koleksi soalan lah apa macam kan. Selagi mana penerbit ataupun penggubal soalan tu tidak diiktiraf, bukan tak boleh jawab, boleh, tapi dia akan memeningkan kita sebab soalan tu dia bukan soalan yang standard. Dia SPM ni dia dah standard dah. Satu soalan SPM, satu aktif SPM, dia kalau tak silap cikgu lah, 10 kali dia berlaku revision. Dia akan ubah sampai kali 10 baru dia akan jadi final, dia finalize yang tu untuk dimasukkan dalam SPM yang betul. Cikgu bukan pengubal. Tapi kawan cikgu pun ada contoh macam tu. Sampai orang yang pertama buat soalan tu, bila dah 10 kali revision dah, apa nama, dia tengok balik soalan tu, dia tak tahu kata itu soalan yang dia buat. Maksudnya dia punya revision tu supaya apa? Supaya soalan tu betul-betul berkualiti, mengikut aras-aras tertentu. Jadi better buat soalan SPM lah. SPM, trial SBP dengan trial MRXM. Sebab tiga-tiga ni memang dia punya cikgu yang buat tu memang cikgu yang betul-betul diiktiraf oleh lembaga peperiksaan lah. Okay. So untuk soalan ni, diagram 2.2a shows a longitudinal section of a root tip. Berjalan macam tu. Zone K, 2.2a dia letak zone K. So zone K is zone of cell division. Okay. 2.2b dia buat gambar rajah macam tu. Kita tak tahu lagi 2.2b ni apa dia. Kemudian kita tengok kepada soalan. Diagram 2.2b shows a process which take place in zone K. Explain the importance of this process. Okay. Dalam soalan ni, dia kata diagram 2.2b shows a process which take place in zone K. Maksudnya 2.2b ni, ini ialah proses yang berlaku dekat zone of cell division. Okay, yang tu dah nampak lah. So, explain the importance of this process. So, dekat zone K ni apa dia? Zone K is zone of cell division. Okay. Bila kita jawab zone K is zone of cell division, untuk soalan ini, adakah dia memberikan markah? Tidak. Sebab kita tidak menjawab soalan. Semua stimulus yang diletakkan dalam soalan tidak semestinya menjadi jawapan dalam kita punya soalan. Dia kena berbalik kepada soalan. Soalan ialah explain the importance of this process.
Bila soalan tanya tentang explain the importance of this process, subjek utama yang dia nak ialah the importance tu. What is the importance of this process? Yang kedua ialah explanation macam kita buat tadi tu, samalah. So dia jadi 2 marks. Persoalan kat sini, dalam soalan dia tak nyatakan apakah nama proses. Jadi adakah kalau kita tulis nama proses dapat markah? Adakah tulis nama proses dapat markah? Yang ni yang menjadi perdebatan sedikit. Ada tahun dapat markah, ada tahun tak dapat markah. Yang tu jadi perdebatan. Sebab tu tadi saya cakap, kalau markah dia 2, kita letaklah ekstra 1, tapi jangan berharap yang 1 dapat markah. Jangan berharap. Tapi kita masih berharap jugalah kan. Tapi pastikan yang poin yang 2 ni menjawab untuk importance dengan explanation. Kenapa ada tahun yang dapat markah, ada tahun tak dapat markah? Okey. Ini berbalik kepada aras soalan. Ini soalan aras tinggi. Soalan ni aras tinggi. Tapi kalau kita tulis, this is mitosis process. Itu ialah jawapan bagi soalan aras rendah. Sebab tu ada tahun dia tak terima. Dia tak terima bukan sebab jawapan tu salah, tak. Sebab soalan ini aras tinggi, tiba-tiba kita letak jawapan aras rendah di dalam soalan aras tinggi. So kalau kita kata this is mitosis process. Jawapan itu kalau ditanya what is this process? Kalau soalan yang macam tu aras rendah, kalau kita jawab macam tu boleh dapat markah. Itu yang menjadi persoalan kat situ. Sebab tu tadi cikgu cakap skema jawapan ni dia dinamik. Ada tahun yang dia tak terima untuk this process mitosis ni, tak terima. Sebab apa? Ini soalan, ini adalah jawapan aras rendah bagi soalan aras tinggi. Tapi ada tahun yang diterima sebab dia buka sikit dinamik itu. Masih lagi menjawab soalan. Tapi dia tak kenalah sebab soalan aras tinggi. Jawapan aras rendah. Maksudnya yang itu yang maksud dinamik tadi tu. Dia bukan longgarkan skema sampai pelajar jawab salah pun terima markah, tak. Bukan itu maksud cikgu. Ini yang maksud cikgu. Dia ada dinamik kat situ. Jadi ada tahun tertentu, jika berlakunya situasi tertentu, COVID contohnya, dia akan buka sikit. So ada kes yang dia akan terima. Bila pelajar jawab soalan, jawapan dia aras rendah untuk soalan aras tinggi, dia masih dapat markah. Itu dinamik yang tu yang berlaku. Tapi still dia akan ikut skema betul-betul lah. Sebab dia tak boleh, sebab SPM kita ni dia diaudit oleh Cambridge International. Dia akan audit. Dia akan datang, dia akan check balik skema jawapan macam mana, markah bodoh. Memang dia akan audit. Sebab tu kita punya CJ SPM ni diterima di satu dunia. Kita pergi luar negara nak minta kerja pakai SPM memang laku. Sebab dia memang diiktiraf. Jadi memang dia agak ketat sikit dia punya cara ni lah. Cuma dinamik macam ni yang dipersetujui. Okey. Untuk soalan ni tadi, so kita kata point ni kat sini ialah adakah the name of process kita terima? Kita tidak tahu, tapi kita letak juga sebab soalan ni 2 markah. Kita still juga letak point yang ketiga, iaitu the name of this process. Cuma kita tidak tahu terima ataupun tidak. Dia bergantung kepada tahun. Tapi kita tulis juga. So proses mitosis ataupun mitosis process. So what is the importance of mitosis process? Jawapan? Growth. For growth. Lagi? Takkan satu je. Important. Growth tu produce new cell. Produce new cell for growth. Replace dead cell for asexual reproduction. Ya tak? 3 tu lah. Produce new cell for growth. Replace dead cell. Asexual reproduction. Contohnya macam apa nama ni, amoeba, macam paramecium. Okay. So kita ambil the importance dia, important for replace dead cell ataupun damaged cell. Important for replace dead cell ataupun damaged cell. Okay. So adakah jawapan ini diterima? Tidak. Replace dead cell ataupun replace damaged cell tidak diterima. Kenapa tak terima? Sebab kan itu ialah the importance of this process. The importance of mitosis. Okay. Bila kita belajar the importance of mitosis, dia akan kembali kepada soalan. Dalam soalan, dia letakkan stimulus dia, gambar raja tadi, dia hujung akar.
Okay, meristem apex tu, hujung akar tu. Dia letak hujung akar tu, root tu, adakah berlaku dead cell dekat root tu? Adakah berlaku replace dead cell dekat root? Dia tak berlaku replace dead cell dekat root, dia berlaku for growth tadi tu. Produce new cell for growth of root. Jadi walaupun kita belajar the importance of mitosis itu banyak, tetapi mana satu yang kita akan gunakan dalam soalan ialah yang dia ada kena mengena dengan stimulus soalan. Sama ada dia kena mengena dengan graf, dia kena mengena dengan diagram dan sebagainya. Jadi ini pun penting untuk calon tahu. Dia bukan boleh simply ambil ni important, kita tu ambil letak. Ni mujuklah tahun tu dia tanya tentang root. Contoh kalau dia keluar soalan, dia tunjukkan pokok. Kemudian dia tunjukkan buah yang kena makan dengan ulat. Kemudian di situ dia tunjukkan mitosis yang berlaku dekat buah tu. Dekat buah tu dia makan oleh ulat, kemudian dia ada mungkin ada serabut sikit kan. Kemudian tanya mitosis. So kita nak pilih apa? Adakah produce new cell for growth? Di kemungkinan pilihan yang paling utama untuk kita tulis untuk jawapan tu ialah produce new cell for replace dead cell ataupun damaged cell. Dia akan kembali kepada stimulus soalan. Jadi kita kena pandai juga pilih tu. Apa poin yang kita nak letak dalam jawapan berdasarkan stimulus dalam soalan. So kita explain why mitosis produce new cell for growth of root to get water in the soil. Dapatlah explanation dia. Jadi mitosis 1 mark, growth 1 mark, to get water in soil 1 mark. So dapatlah 2 marks maximum. 2 mark maximum jika mitosis tadi diterima sebagai markah. Macam cikgu cakap ada tahun dia dynamic sikit, dia buka sikit, ada tahun dia ketatkan sikit. Tapi dia punya core kat situ sebenarnya jawapan untuk aras rendah tidak boleh diterima untuk soalan aras tinggi. Itu core dia lah. Tapi dia dah buka sikit mengikut tahun tertentu. Itu kita kena ingat. Tapi untuk calon tulis je mitosis proses. Tak perlu fikir. Cuba cakap ni tak dapat markah. Itu yang akan fikirkan yang tu pemeriksa. Calon tak perlu fikirkan yang tu. Okey, seterusnya 2016 soalan 3B. Plasma membrane is important to control the exchange of materials such as nutrient and water in and out of a cell. Diagram 3.1 shows component of the plasma membrane. Dia buat kat situ PQR. So P is phospholipid, Q is spore protein, R is carrier protein. Okay, soalan dia, state 2 differences of transport process which occur at Q and R. Okay. State 2 differences. Dia aras, sebenarnya dia macam aras rendah lah sebab kita state. Tapi dia jadi aras tinggi. Yang tu kita kena take note juga tu. Dia jadi aras tinggi sebab dia kata differences. Bila differences, dia masuk soalan analyze. Dia masuk dalam soalan aras analyze. Sebab kita kena cerakin kan. Kita kena pecahkan dua subjek utama ni, kita kena compare dua-dua ni lah. Itu masuk analyze. Okay. Jadi ini soalan aras tinggi sebab dia masuk analyze. Cuma dia letakkan tu, dia tulis state. Sebab apa dia tulis state? Sebab kita tak perlu explain. Jadi kalau dia minta state 2 differences of transport process which occur at Q and R. Q tadi pore protein, R ialah carrier protein. Jadi kita buat 2 differences je lah. Sama juga macam soalan tadi yang butter and cooking oil. Okay. Sama juga macam soalan tadi, dia kata minta 2 differences. Okay. Jadi kalau kita letak yang ketiga, dia tidak akan dia tidak akan disemak oleh pemeriksa lah. Okay. Cuma beza kat sini, cuba nak bincang kat sini ialah butter and cooking oil tadi, dia dibuat dalam table. Soalan ini dia ada garisan di situ. Itu perbezaan. Dua-dua ni differences. Tadi dia buat dalam table, yang ni dia buat dalam garisan-garisan. Persoalannya ialah kita nak tulis dalam bentuk ayat ataupun kita nak potong garisan ni buat table kat sini. Cuba tanya.
Boleh tak potong buat table dekat soalan yang macam ni? Tak. Tak boleh. Ya. Tak boleh, betul. Dia sebab tu bila soalan differences, bila dia bagi table, buat dalam table. Bila dia bagi dalam bentuk ayat macam ni, kena buat dalam bentuk sentence, buat dalam bentuk ayat. Tapi bila masuk soalan esei, kita ada pilihan. Nak buat dalam table ataupun nak buat dalam paragraf. Paragraf lebih baiklah. Jangan buat dalam point. Sebenarnya boleh buat dalam point, dia tidak ada masalah pun buat dalam point. Cuma nanti kita bincang untuk slot yang ni, slide seterusnya ni. Cuba kita bincangkan untuk soalan esei. So dia bagi dalam bentuk garisan, jangan buat table. Tapi ada calon dia pergi buat table, jangan. So buat dalam bentuk sentence. Process Q is passive transport while process R is passive and active transport. Titik. Bila kita nak buat differences, kita buat dalam bentuk ayat, mesti kita sambungkan dua subjek tu dengan perkataan while. Dalam BM manakala tu lah. Process Q is passive transport while process R is passive and active transport. Itu perbezaan nombor satu. Perbezaan nombor dua, process Q doesn't need energy while process R need energy. Okay, itu dah jadi dua dua perbezaan lah, two differences. So dapat dua markah lah. Okay, dia minta two differences. Tengok, kita dah guna the whole garisan daripada awal sampai habis. Soalan ni pelik sebab tak pernah lagi soalan SPM keluar macam ni. Apa yang peliknya ialah soalan ni 2 markah tetapi line dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab apa? Berbalik kepada jawapan, memang jawapan dia panjang. Kalau kita buka pasir SPM, bukan buku pasir tu lah, ni soalan pasir betul. Buku tu dia edit dah, dia buang garisan lah. Buku yang kalau soalan betul tu, memang kalau 2 markah dia akan ada 2 ataupun 3 line saja. Tapi yang peliknya tahun 2015 tu, 2016 ni, 2016, soalan ni dia 2 markah tapi ada 5 line. Rupanya line yang dibuat dalam ruangan jawapan tu, dia memang dia bergantung kepada panjang jawapan kita. Jadi kalau kita nampak panjang tu, kita tahu kata itu jawapan dia memang panjang. Okay, itu cara kita nak tahulah. Itu dia punya hint sajalah. Kalau kata semestinya macam tu tak, dia mesti berbalik kepada kehendak soalan. Tapi antara tanda-tanda yang kita boleh nampak lah, tanda-tanda awal, tanda-tanda awal, simptom-simptom lah kita boleh nampak macam tu. Kalau dia panjang tu maksudnya panjang lah. Okay, so dapat 2 mark. Okay. Okay, cuba teruskan lagi. Untuk SPM 2016 soalan 4B. Soalan 4B, diagram 4.2.1 shows an identical twins during childhood. Diagram 4.2.2 shows the twins after 20 years. Okay, so dalam soalan ni, nampak tak? After 20 years dia jadi macam ni. Dia asalnya adalah identical twins. After 20 years dia jadi macam ni. Okay, apa yang sebab dia? Give 2 reason that cause the differences. 2 marks. Give 2 reason. Dia tak perlu explain. Jadi kita bagi reason. First reason is nutrition. Kemudian exercise. Kemudian disease. Kemudian lifestyle. Dapat dah 2 markah. Cikgu bagi 4. Sebab semua tu betul lah, 4 tu betul. Tapi macam cikgu cakap tadi, pemeriksa akan marking the first 2. Okay. Ada lagi 2 line kosong bawah tu. 2 line kosong. Tadi cikgu cakap kalau dia line tu panjang, mestilah dia punya jawapan panjang kan. Sebab tu cikgu cakap dia bergantung kepada kehendak soalan. Petanda dia line tu. Tapi dia betul pada kehendak soalan. Soalan ni 2 markah. Memang soalan 2 markah, dia akan ada 2 ataupun 3 line, itu standard. Yang tadi yang cikgu kata pelik tadi tu, ialah disebabkan soalan tadi tu 2 markah tapi 5 line. Yang itu yang pelik. Tak pernah lagi lah. Dan yang cikgu jumpa dalam soalan SPM dia jadi macam tu. Tapi bila tengok balik, oh rupanya jawapan dia panjang. Okey. Jadi nutrition, exercise, disease dan juga lifestyle. Itu dia punya pilihan jawapan untuk 2 reason that cause the differences. Tak perlu explain yang mana makan banyak, yang mana makan sikit, yang mana exercise lebih, yang mana tak exercise, tak perlu.
Sebab soalan dia tak tanya pun tentang explain. Dia hanya letak give two reasons. Okey. Habis dah untuk yang ni. So, cikgu akan masuk slide yang soalan esei. Ada beberapa soalan boleh tanya, boleh buka mic ataupun tulis dekat ruangan chatting tu. Cikgu nak sebentar cikgu buka soalan esei punya ni. Ada soalan? Semua boleh faham ke? Laju sangat tak? Boleh. Boleh, terima kasih. Semua faham, nanti kita random call lepas cikgu. Betul-betul cikgu. Dia jawab faham lah, kita nak test faham tak faham, kita kena test call lah. Cikgu share ni. Okay. Dia pelajar MRSM memang selalunya memang cepat faham, betul ya? Pelajar MRSM, pelajar SDP. Okay. So untuk yang slot ni, kita cuba bincang. Kita nak bincang point nak bagi faham, bukan nak cepat habis, nak bagi faham. Okay. Untuk slot yang kedua ni dia Untuk slot yang kedua ni dia adalah extend daripada yang pertama tu lah. Fundamental technical tu sebenarnya dia dah lengkap, dia merangkumi structure dengan juga essay. Cuma kenapa adanya untuk yang kedua ni, sebab rata-rata memang ramai cikgu dan juga student minta cikgu sendiri buat lebih mendalam tentang soalan essay ni lah, apa kesalahan-kesalahan yang kerap berlaku dan sebagainya. Jadi ada yang extend edition ni pun atas kerjasama JPN jugalah. Sebab tu bawah tu ada logo kan Cikgu Izzat punya stick. Ni slide yang dibuat di JPN tu. Okay. JPN dah rakam, tapi tak pasti sama ada letak dalam YouTube ataupun tidak. Dia kata letak dalam YouTube tapi search tak jumpa pun. Tak tahulah sebab tu semua bila JPN rakam dia jadi hak milik JPN. Cikgu tak boleh persoalkan lah. Okey. Ini ialah muka belakang kertas soalan SPM. Kita tidak tahu format yang 2021 adakah dia ubah dari segi syarat-syarat dia lah. Dari segi pembahagian soalan tadi sama lah macam tadi bahagian A 8, bahagian B 2, pilih 1, bahagian C 1 dan jawab yang tu. Okey, cumanya kita nak bincang yang nombor 3 ni. Nombor 3 ni. Arahan nombor 3 ni dia memang sangat spesifik kepada soalan esei. Yang ni sebabkan yang ni di bahagian format yang lama iaitu bahagian B esei tu. Jadi dia fokus kepada bahagian B. Tapi untuk yang KSSM baru ni, maksudnya dia bahagian B dan bahagian C lah. Dua-dua tu lah, bahagian B dan C. Okay. Dalam arahan ni dia kata answer any 2 question from section B. Memang untuk KSSM pun sama. 2 question from section B, tapi dia minta answer only one question for section B. Itu beza dia lah. Cuma kita ada bahagian C, ini tak ada bahagian C. Okay. Yang kita nak bincang tu yang belakang-belakang tu. Write your answer for section B on the helaian tambahan. Dia ada helaian tambahan lah. Untuk KSSM yang baru ni, kemungkinan tidak ada helaian tambahan. Dia takkan bagi extra paper untuk kita lekat tak. Paper pun bentuk dia lain. Ini yang maklumat yang cikgu dapat. Sebab hari tu ada ditaklimatkan oleh Ketua Pengarah Lembaga Peperiksaan sendiri, Datuk Pakarudin tu. Kan yang famous dia selalu bang TV tu kan. Dia selalu peperiksaannya dia akan bagi taklimat. Dia kata ada perubahan dari segi kertas soalan. Sebab kertas soalan yang 2021 dia akan mesra mesin photostat. Kertas soalan 2020 dia tak mesra, dia kena buka klik tertentu, dia kena masuk dalam mesin dia jadi susah, dia lambat. Yang kali ni dia pun dah design baru. Cikgu tak pasti design macam mana, tapi design tu dia mesra mesin photostat. Maksudnya mungkin ada something yang dia boleh buka cepat, terus masuk dalam mesin.
untuk di photo state. Dia bukan photo state, dia scan untuk masuk dalam online. Jadi dia tidak ada lain tambahan lah. Okay. Provide by the invigilators. You may use e-question. Ni 2 soalan dia bagi arahan tu kan, tu 2 soalan kan. Itu yang lama, yang baru ni jawab 1 soalan bahagian B. Okay. Bahagian B jawab 1 soalan. Kalau calon jawab 2 soalan dalam bahagian B, dalam bahagian B ada 2 soalan. Pilih 1 soalan untuk jawab. Kalau calon jawab bahagian B tadi 2 soalan, dikira macam mana? Yang ni susah nak jawab sebab dia tidak ada black and white daripada lembaga peperiksaan, sama ada pemeriksa kena marking dua-dua, pilih yang tertinggi, atau marking the first answer, the first question. Yang tu menjadi masalah. Okay. Masuk the first question tu, katakan okay, tadi bahagian B soalan 9-10 kan? Structure bahagian A 1 sampai 8. B 9-10, C 11. Okay. 9-10 tu, soalan 9-10 tu, kalau calon jawab 9-10, kemungkinan dia akan pilih 9 saja, 10 tak pilih. Sebab soalan dia sangat clear, arahan dia sangat clear. Answer one question from this section. Ada juga calon yang dia buat nombor 10 dulu. Dia buat nombor 10 dulu, kemudian dia buat nombor 9. Jadi kalau guna arahan yang sama, pemeriksa akan maki nombor 10. Nombor 9 dia tak maki. Kemungkinan jadi macam tu. Kemungkinan juga calon jawab 9-10 ataupun 10-9, pemeriksa marking dua-dua. Pemeriksa marking dua-dua, dia akan pilih the highest mark. Okey, persoalan dia, adakah kita tahu tahun itu dia pilih highest mark atau dia pilih the first question? Yang tu kita tak tahu. Cikgu sendiri pun tak tahu. Sebab dia tidak ada black and white. Dia hanya arahan lisan. Dia hanya arahan lisan. Arahan lisan tu datang daripada mana? Arahan lisan datang daripada ketua pemeriksa semasa meeting pemeriksa tu. Jadi bergantung kepada tahun tu lah. Ada sebab dia terima macam tu, ada sebab dia terima macam ni. Kedua-dua ada reason. Reason yang tak perlu kita bincang dengan lebih mendalam. Macam cikgu cakap tadi yang dynamic tu. Dynamic tu pun kita tak perlu bincang dengan lebih mendalam. Itu dia tertakluk kepada situasi perbincangan yang lebih mendalam terhadap pemeriksa. Cuma di peringkat calon ni, nasihat cikgu untuk bahagian B, kita nak pilih mana yang kita nak jawab. Kita jawab dulu soalan yang kita yakin boleh score highest mark. Kalau soalan nombor 9, contohnya soalan nombor 9 reproduction. Soalan nombor 10 tu nutrition. Katakan kita tak berapa ingat sangat point dalam reproduction. Kita ingat yang nutrition. Bahkan kita selalu buat latihan tentang nutrition. Dan memang kita pakar dengan nutrition tu lah. So kita jawab nutrition dulu. Kemudian lepas tu soalan nombor 9 yang reproduction tu kita jawab bawah dia. Jadi apa saja arahan pada tahun tersebut, sama ada marking the first question ataupun marking both question and select the highest mark, kita untung. Jadi itu cara lah. Jadi cikgu tak boleh nak bagi kata jawab satu saja ataupun jangan jawab dua-dua. Sebab 2 soalan je kan. Tapi semua itu dia bergantung kepada arahan lisan daripada ketua pemeriksa. Hadi tanya, cikgu, tak ke jadi tak adil kalau marking tiap-tiap tahun beza? Adil itu mesti menurut kepada kehendak soalan. Persoalan dia ubah teknikal ni. Dia ubah teknikal ni adalah adil. Memang cikgu pendapat peribadi cikgu memang adil dia ubah ni. Sebab dia ikut situation. Situation tahun 2020. Pelajar hampir separuh dia punya pembelajaran dia melalui PDPR. Adakah bila melalui PDPR, macam tadi contoh tadi kan, adakah kalau pelajar memberi jawapan yang aras rendah dalam soalan aras tinggi, kita tak terima sebagai markah? Dia bukan tak menjawab soalan, dia menjawab soalan. Cuma soalan tak tanya pun tentang proses ini tadi tu kan. Tak tanya pun tentang proses mitosis. Tapi pelajar still letak dalam tu. Dan memang requirement untuk mitosis itu tak perlu pun sebab soalan dia fokus kepada importance and explanation. Tetapi tahun itu kemungkinan dia akan dibuka dinamik itu. Itu lebih adil. Adil dia bukan kata rigid macam tu. Kena ikut yang ni. Budak PDPR kan, budak tak PDPR kan kena ikut yang ni. Tak adil lah. Mana boleh adil? Mana boleh macam tu? Tak adil. Kita kena tengok situation tu. Tetapi kalau kita dinamik buka sekalipun, tak boleh dah buka sampai macam tadi kan.
kita buka sampai zone K is zone of cell division. Kita letak sebagai markah. Dia tidak ada dalam konteks soalan. Konteks soalan tadi, importance, explanation, process. 3 itu saja. Walaupun fokus dia kepada important dan explanation. Tapi konteks soalan ada 3 itu saja. Dia tidak ada langsung tentang zone. Jadi dalam kes ini, walaupun dia buka dinamik itu, tapi jawapan untuk zone K is zone of cell division memang takkan terima sebagai jawapan. Itu paling adil. Adil dia kena ikut situasi. Dia tak boleh skema macam ni, saya kata macam tak. Sebab tu skema jawapan memang sifat dia macam tu. Sifat dia macam tu. Semua itu, lepas tu dia kata mendalam benda ni. Ada perbincangan lanjut dalam kalangan pemeriksa, kenapa macam tu, dia very complicated. Memang kadang-kadang itu tak setuju, kata mana boleh ubah macam ni, dah kena ikut situation. Kita kena berlaku adil. Dan semua pemeriksa tu semua orang yang pakar. Lebih separuh. Tak sampai separuh dalam tu memang pengubah soalan. Memang orang yang memang separuh lah. Tak sampai separuh. Adalah beberapa yang juga kenal yang tu lah. Maksudnya mereka pakar dalam tu. Jadi kita tak perlu soal kata ni tak perlu lah. Okay. Tapi memang kita percaya semua tu adil. Dan dia dinamik. Okay. Itu teknikal sajalah, teknikal. Jadi okay, yang kita nak fokuskan ni ialah bila dia kata you may use equation, persamaan. Persamaan apa? Equation apa yang boleh digunakan dan equation apa yang tak boleh digunakan. Sebenarnya semua equation boleh guna. Semua equation boleh guna. Tetapi yang cikgu sarankan ialah kita gunakan persamaan perkataan. Apa nama ni? Kita panggil word equation lah. Persamaan perkataan. Jangan gunakan formula equation. Jangan gunakan perkataan formula. Formula tu maksudnya apa? Kita guna, contohnya fotosintesis. Kita guna H2O plus CO2. Kemudian kita buat anak panah. Okay. Apa masalah yang berlaku? Kalau kita guna formula equation, kita kena seimbangkan. Apa kita panggil equilibrium dalam kimia, rupa ada kimia. Kita kena seimbangkan. Dia mesti ada 6 H2O, 12 H2O plus 6 CO2 kena ada macam tu. Jadi dia ada risiko untuk kita salah bila kita buat formula equation. Memang dalam soalan ni kata boleh guna formula persamaan equation. Tapi lebih baik, lebih selamat kita guna word equation, persamaan perkataan. Persamaan perkataan macam mana? Kita tulis. Water, W-A-T-E-R, water plus carbon dioxide, C-A-R-B-O-N-D-I-O-S. Itu lebih selamat sebab kita tak perlu seimbangkan. Itu untuk equation. Yang kedua, diagram. Diagram bukan markah. Walaupun dia kata you may use diagram. Tapi diagram bukan markah. Yang tu kita kena ingat. Diagram jadi markah kalau dalam soalan dia minta drawing bla 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 macam tadi tu. Yang case plant cell tu. Baru dapat markah. Tapi kalau dalam soalan esei, soalan tak minta pun diagram. Dia tak minta diagram, tapi kita lukis diagram. Dia tidak dikira sebagai markah. Tapi kenapa dalam arahan dia kata you may use diagram? Okey, yang ini yang menjadi panduan. Cara yang terbaik untuk calon skor markah. Ada calon yang dia jenis visual. Selagi dia tak nampak benda tu, dia tak boleh explain. Itu memang kita tahu pelajar memang ada pelajar visual. Ada pelajar yang audio. Pelajar audio dia letak kat sumbat kat sini. Dia dengar cikgu ceramah pun dia boleh faham. Tapi ada student yang dia kena dengar dan dia kena tengok baru dia faham sebab dia jenis visual. Okey, untuk pelajar yang macam ni, bila dia lukis rajah dalam jawapan esei tadi tu, dia lukis, kemudian dia explain. Contohnya dalam soalan tanya tentang mitosis. Dia pun ingat-ingat lupa mitosis. Kemudian dia lukis diagram, dia lukis prophase, metaphase, anaphase, telophase. Bila dia lukis diagram tu, dia ingat diagram tu sebab dia orang visual. Kemudian dalam jawapan bawah tu dia explain. Berdasarkan diagram tu, dia refer diagram tu dan dia explain. Okey, apa dia punya chromosomal behavior. Okey, first masa prophase apa yang berlaku, masa metaphase apa yang berlaku. Jadi dengan dia melukis diagram, dia boleh menulis jawapan yang baik. Tetapi diagram tadi bukan markah. Markah dia yang jawapan bawah tu.
Tetapi diagram itu membantu dia untuk tulis jawapan yang baik sebab dia ni seorang yang visual. Itu maksud ni, you may use diagram. Diagram memang tidak dikira sebagai markah kalau soalan tak minta. Tetapi diagram sangat membantu bagi calon yang visual. Yang dia lukis, baru dia boleh jawab. Memang ada macam tu. Jadi itu kita kena take note. Kemudian table. Table ni biasanya guna untuk soalan yang berbentuk comparison. Comparison meaning okay. Bila soalan kata compare A and B. Compare dia ada both meaning, which is persamaan dan juga perbezaan lah. Similarities and differences. Kalau soalan dia guna perkataan compare. Compare bermaksud similarities and differences. Tapi kalau soalan dikata macam tadi, soalan butter and cooking oil dengan protein and carrier protein, dia memang state, dia katakan itu state two differences. Yang tu kita tak akan letak similarities lah. Kita akan letak differences. Tapi kalau soalan dia kata compare, dia bermaksud dua-dua, similarities and differences. Untuk table, biasanya kita akan guna bila kita nak explain differences. Jangan guna table untuk explain benda lain. Ni semua soalan nak buat table tak boleh. Kena buat dalam bentuk ayat lah, bentuk sentence. Okay? Walaupun dalam soalan esei boleh buat table, tetapi kita kena pastikan ayat di dalam table tadi complete sentence. Complete sentence maksudnya apa? Ini cikgu bagi contoh ringkas. Soalan yang contohnya soalan kata A and B. Sorry. Mitosis meiosis. Kemudian kita tulis dalam table tu, dalam satu row yang sama, mitosis meiosis tulis dalam table yang sama. Kita kata untuk mitosis 2 daughter cell. Untuk meiosis kita tulis 4 daughter cell. Okey, nampak macam differences, betul? Ini differences. Dia punya aspek sama. Tetapi tak dapat markah. Sebab apa tak dapat markah? Sebab dia punya ayat tu tak complete. Macam mana nak bagi complete? Contoh ayat complete kita nak dapat satu perkataan yang nak bagi complete. Contohnya ialah untuk mitosis tadi, mitosis kita tulis perkataan tu produce 2 daughter cell. Produce tu. Untuk meiosis produce 4 daughter cell. Barulah complete. Ni tiba-tiba 2 daughter cell, ni 4 daughter cell. Apa benda tu? Apa yang dia katakan 2 daughter cell, 4 daughter cell tu, dia tidak ada penerangan, dia tidak ada explanation. So kalau kita kata produce 2 daughter cell dengan produce 4 daughter cell memang complete lah. Memang kita nampak, maksudnya mitosis ni dia punya end product dia adalah dia akan produce 2 daughter cell. Kalau meiosis, end product dia akan produce 4 daughter cell. Jadi table pun memang boleh dibuat table, tapi kena hati-hati, banyak sangat calon hilang markah dalam table sebab ayat dia tak complete. Sebab itu kalau untuk student cikgu sendiri pun, cikgu sarankan untuk buat paragraph. Buat paragraph lebih selamat. Sebab bila kita buat paragraph, biasanya calon ni dia akan buat ayat yang complete. Kita akan buat ayat yang tergantung kalau buat paragraph. Tapi kalau buat table memang dia ada probability untuk buat ayat tak lengkap. Banyak kes. Kalau buat table memang ayat tak lengkap. Itu biasa. Jadi berbalik kepada table tadi, boleh tapi ayat mesti lengkap. Yang kedua, yang seterusnya graph. Sama macam diagram. Kalau soalan tak minta, kalau buat graph tak dapat markah pun. Tetapi macam tadi, orang yang visual, dia buat graph baru dia boleh explain. Jadi you may use graph, boleh. Kemudian last kali, other suitable methods. Mana-mana cara yang sesuai. Mana-mana cara yang sesuai lah yang kita akan bincangkan. Okay. Cikgu prefer kalau kita buat paragraph daripada point. Point boleh buat, tidak masalah. Cikgu tak halang pun boleh buat point. Sama juga macam table tadi. Cuma kalau kita buat point, pastikan ayat dalam point pun lengkap. Macam table. Sebab table dan point, selalunya kes yang cikgu jumpa memang selalu buat ayat tak lengkap. Sebab bila dia buat point, dia dah terbiasa buat nota atau nota. Dia buat nota, dia akan buat ayat yang pendek-pendek, ayat ringkas. Ayat yang tak complete. Tapi kalau dia buat paragraph, mustahil dia buat ayat pendek.
Saya tak pernah jumpa lagi kalau jawapan student buat paragraf, dia buat ayat pendek macam table dengan juga point. Tak pernah jumpa lagi lah. Jadi, boleh buat mana-mana yang sesuai. Cuma point penting dia adalah menjawab kehendak soalan dan ayat itu mesti complete. Ini untuk essay. Okay. So, formula dia adalah kemas. Formula dia adalah kemas. Banyak pula formula dia kan. Sebab nak bagi faham satu-satu lah bagi buat kemas. Yang pertama, K tu ialah konkret. Konkret ni lawan dia abstrak. Konkret lawan dia abstrak. Konkret ni yang nampak. Konkret, nampak. Abstrak ni tak nampak. Abstrak ni tak nampak. Jadi apa beza konkret dengan abstrak? Bila kita buat jawapan, mesti buat jawapan yang konkret. Jawapan yang nampak. Jawapan yang kita boleh observe. Itu keyword dia tu. Yang kita boleh observe. Jangan letak jawapan yang abstrak. Jawapan yang tak boleh kita observe. Jawapan yang kita tak boleh measure. Contoh. Bila soalan essay, dia contohnya macam endangered ecosystem. Yang kita tentang pollution. Water pollution contohnya. Bila student buat jawapan, dia kata aquatic, ni untuk water pollution lah. Aquatic life will be disturbed. Aquatic life will be disturbed, titik. Itu ialah contoh jawapan yang abstrak. Disturb. Kalau dalam BM kadang-kadang dia kata hidupan akuatik terjejas, titik. Disturb, terjejas ataupun terganggu. Apa maksud dia? Apa maksud terganggu? Jadi dia tak boleh measure, kita tak boleh ukur benda tu. Kita tak boleh perhatikan terganggu yang bagaimana. Adakah terganggu ganggu macam mana? Tak boleh. Tapi kalau jawapan yang konkret, contoh jawapan yang konkret. Aquatic life will decrease. Titik. Yang tu boleh observe. Nampak tak? Hidupan akuatik berkurangan. Titik. Yang tu kita boleh observe. Yang tu kita boleh measure. Maksudnya dia kurang. Maksudnya mula-mula bilangan dia banyak. Sekarang ni bilangan dia sikit. Itu maksud measure, itu maksud konkret. Benda yang kita boleh observe, benda yang kita boleh measure. Boleh ukur. Jadi kebanyakan calon yang hilang markah soalan essay ni sebab apa? Sebab tadi Haji cakap, dia bila masuk soalan essay, dia punya mind setting dia tadi bio bila masuk soalan bahagian A. Bila buat essay, tiba-tiba dia ubah jadi English ataupun dalam BM punya essay. Kemudian dia buatlah ayat yang abstrak macam tadi tu. Ayat yang tak apa-apa, bila pemeriksa nak marking, dia nak masukkan apa ni? Itu point dia. Kita nak cari satu point yang konkret. Dalam bio, dalam jawapan essay bio, jawapan yang konkret tu yang penting. Apa yang kesan yang berlaku? Terganggu ke, terjejas ke, disturb ke, dia tidak menunjukkan apa-apa yang konkret yang kita pun tak tahu nak kata ni. Pemeriksa tidak boleh mentafsir di sebalik jawapan calon. Contoh, kalau calon tu dia aquatic plant will be disturbed. Contohnya, dia terganggu kan ataupun terjejas. Tiba-tiba pemeriksa kata, oh terganggu ni maksud calon, maksudnya berkurang lah. So dia marking. Tak boleh. Itu pun tidak adil. Pemeriksa hanya boleh mentafsir apa yang tersurat dalam jawapan calon. Pemeriksa tidak boleh mentafsir apa yang tersirat. Tiba-tiba dia nak tafsir hati calon. Oh calon masukkan berkurang ni, dia punya bilangan. Tak boleh. Itu sifat adil dalam diri pemeriksa. Apa yang ditulis, itu yang akan diukur oleh pemeriksa. Okey. Jadi jawapan mesti konkret, jangan tulis jawapan yang abstrak. Okey. Yang kedua, elak daripada ulang. Ini pun sangat kerap berlaku dalam jawapan essay. Bila calon ulang jawapan essay, dia punya jawapan tu panjang. Kemudian ada tiba-tiba datang satu pemikiran calon ni, dia kata, oh maka banyak ni, jawapan saya panjang ni. Dia anggap jawapan banyak, sedangkan ada beberapa jawapan yang berulang. Bila jawapan berulang, dia tulis panjang, tapi psikologinya dia rasa macam jawapan dia banyak dah. Dia tak perasan kata dia ulang. Bila pemeriksa maki, tengok, banyaknya dia ulang. Bila banyak dia ulang, dia dapat markah sikit. Walaupun dia punya ayat dia tu panjang. Jadi kita kena elakkan daripada ulang point dalam essay. Ini pun kerap berlaku. Macam mana nak elak daripada ulang point? Okey, ni cuba bagi satu tips. Dalam kertas soalan tadi tu,
Dalam soalan, kata soalan bukan kata jawapan. Kata jawapan tu mungkin dia bagi satu kertas lain untuk kita buat dalam bentuk jawapan. Dekat soalan tadi tu, kita buat mind map. Buat mind map sebelum tulis jawapan di belakang. Buat mind map dekat soalan. Okey. Katakan soalan tu, contohnya soalan tu 5 markah. So kita lah buatlah mind map ada 5 garisan. 1, 2, 3, 4, 5. Menuju ke ada 5 point. Kemudian kita letaklah terms, biology terms. Jangan buat ayat, buat terms saja. Contohnya kita letak kat situ concentration gradient, kita letak osmosis, kemudian kita letak water will move from A to B, kemudian kita letak apa lagi, kita hanya letak keyword, kita hanya letak biology terms. Bila kita nak jawab nanti, kita rujuk balik keyword tu, tapi kita buat dalam bentuk ayat. Kalau kita buat mind map, dalam mind map pun kita buat ayat, habislah masa kita. Kita buat mind map tu tujuan dia kita nak cari keyword biology term tu. Tapi bila kita nak salin balik dekat jawapan belakang tu, kita buat checklist. Okey, sekarang ni kita nak jawab apa dulu? Nak jawab concentration gradient dulu. Okey, tulis. Solution A is hypotonic to the plant cell. Dah habis dah untuk concentration gradient. Kemudian point kedua pula apa dia? Movement of water molecule. Okey, buat dalam ayat jawapan dia. Water will move from solution A into plant cell. Titik. Dah buat checklist dah. Bila kita buat checklist macam tu, kita akan elak daripada kita mengulangi ayat. Nampak tak? Itu tips bila kita nak elak daripada ulang ayat. Kemudian markah. Sama juga macam yang tadi, markah sangat-sangat penting. Tengok dulu markah yang berapa yang dia bagi. Bila kita buat mind map, tadi contohnya yang cikgu cakap, kalau 5 markah buat mind map, kita buat 5 garisan kan, nak tengok 5 keyword. Bila kita buat 5 keyword tu, kita rasa macam tak menjawab lagi soalan. Tambah lagi poin yang lain. Mustahil 5 markah dia ada 5 poin dalam skema. Mustahil. Dia mesti ada lebih. Kalau soalan tu dia peruntukannya 5 markah, skema jawapan mungkin dia ada 7 ataupun 8 poin yang memberikan markah. Especially soalan esei. Bahkan ada soalan esei yang peruntukan dia 10 markah tapi dalam skema ada 20 lebih poin yang boleh dapat markah. Yang itu untuk soalan apa? Iaitu untuk soalan respon terbuka. Respon terbuka memang macam tu. Respon terbuka, dia punya skema dia sangat mencapai. Walaupun soalan tu 10 markah tapi dia punya poin yang boleh dapat markah ialah sampai 20 lebih. Sebab dia nak terima semua possibility yang ada. Tetapi masih kena menjawab kehendak soalan. Possibility tu ada tapi mesti menjawab kehendak soalan. Tak bolehlah bagi possibility yang tak menjawab kehendak soalan, tak boleh. Okey, iaitu untuk soalan respon terbuka. M untuk markah. A yang ayat lengkap macam cakap tadi. Tak ada masalah nak buat table, tak ada masalah nak buat point. Tapi pastikan ayat tu lengkap, complete sentence. Jangan buat ayat tak lengkap. Ini pun antara faktor yang banyak hilang markah dalam soalan esei. Sayang. Sebab apa sayang? Sebab soalan esei, satu soalan esei 20 markah. Satu soalan esei. Dan kita tahu satu soalan esei tu dia mewakili satu bab ataupun dia gabungan 2 bab. Jadi dia kalau hilang satu tu memang, walaupun soalan bahagian A tu 60 markah, ada 8 soalan, tapi dia pecahan dia kecil-kecil. Jadi kita senang nak score sebenarnya sebab dia guided punya soalan. Tapi soalan yang esei ni dia bukan guided, dia open je tu. Jadi yang tu yang menyebabkan kita senang hilang markah. Dan bila hilang pun banyak lah sebab dia peruntukannya banyak. Jadi kena ingatlah buat complete sentence. Tak salah nak buat table, tak salah nak buat point, tapi pastikan complete sentence. Itu yang penting. Okay. Kemudian sedar. Yang last kali ni S sedar. Sedar ni dia di luar sikit daripada apa nama ni, technical dan juga fundamental menjawab soalan. Kenapa cikgu letak yang ni last dan kenapa kena ada benda ni? Sebab kebanyakan pelajar dia tidak sedar bahawa ini ialah kertas soalan biologi. Yang datang dia jawab. Kadang-kadang dia tak sedar mindset dia dah berubah jadi dia menjawab soalan esei English ataupun esei BM. Sebab tu dia jawab jawapan yang berbunga-bunga yang tidak ada point. Okey, itu satu. Yang kedua, calon kena sedar soalan biologi, soalan yang ditanya dalam soalan biologi, mestilah dia nak uji pengetahuan biologi calon. Soalan yang ditanya dalam soalan biologi mestilah nak uji pengetahuan biologi calon, bukan nak uji benda lain. Mustahil soalan biologi tiba-tiba ada tanya tentang
perakaunan contohnya. Contohnya bila kita jawab tu kita kata oh ni mungkin ada beberapa point yang kita boleh sebab respon terbuka kita boleh open sikit. Ada open banyak sangat, open sikit. Contohnya bila kita kata effect of deforestation. Kita kata apa nama ni, the economy of country will be decreased, contohnya macam tu. Apa nama ni, pendapatan negara berkurang ataupun ekonomi negara berkurang. Boleh untuk satu point. Jangan pula kita pergi explain yang ekonomi tu jadi panjang pula. Yang ni pun kerap berlaku juga. Jadi kita buka sikit saja. Untuk ekonomi kita ambil satu point cukup. Sebab dia open ended question untuk respon terbuka ni. Dia memang akan ada point yang kita nampak macam tak biologi. Okay. Tapi kita takkan explain itu secara mendalam. Kita dah cerita pasal ekonomi, tiba-tiba kita kata ekonomi satu, tiba-tiba kita masuk cukai, bab cukai, bila potong pokok ni cukai tak ada, apa nama tak dapat cukai. Kemudian yang ni semua dia dah masuk dah subjek lain. Yang tu pun kerap berlaku juga. Jadi sebab tu bila kita jawab soalan esei ni, mindset kita kata, soalan ni nak uji saya punya pengetahuan biologi. Bila saya letak jawapan ni, adakah jawapan saya ini menunjukkan saya ada pengetahuan biologi? Yang tu kita kena sedar selalu. Bermulanya kita jawab soalan kertas 2 sampai habisnya paper kertas 2, kita kena sedar. Adakah jawapan saya ini menunjukkan bahawa saya ada pengetahuan biologi kepada pemeriksa? Kita baca balik. Kalau kita baca jawapan kita ni, macam tak ada pengetahuan biologi dalam jawapan ni, mesti ada something wrong. Yang tu kita kena sedar, especially soalan esei. Soalan esei, bila dia tanya tu, calon dia akan mudah lari daripada tujuan soalan esei tu. Dia dah masuk masuk bahasa. Okey? Okey. Itu penutup kepada keseluruhan teknik menjawab kertas 2 tu. Dia kena sedar itu. Paper bio mesti pengetahuan bio. Okey. Ada soalan nak tanya sebelum kita masuk contoh soalan dan juga rangka jawapan? Cikgu akan bagi rangka jawapan, cikgu tak akan bagi jawapan jawapan komplit macam panjang dulu tak. Kita akan bagi rangka. Cikgu percaya kalau kita bagi rangka ni, semua student boleh jawab sebenarnya. Rangka ni dia macam rubrik. Tadi cikgu cakap dah dalam soalan esei ni, dia bentuk dia kebanyakannya hampir 90%, dia akan bentuk cause and effect. So kita nak tengok dia punya flow, cause and effect. Flow itu yang kalau kita ikut, kita akan dapat satu jawapan yang komplit dan menjawab kehendak soalan. Dalam pemarkahan dia ikut rubrik. Dia bukan ikut skema jawapan, dia ikut rubrik sebenarnya. Skema jawapan, kalau kita tengok skema jawapan betul dekat skema jawapan dalam kalau kita beli buku koreksi SBP ke, MRSM ke, koreksi SPM kan. Belakang tu dia akan tulis apa? Dia akan tulis kat situ cadangan jawapan. Trial pun macam tu lah. Trial negeri macam mana-mana pun dia akan tulis cadangan jawapan. Kenapa dia ada perkataan cadangan tu? Ini ialah jawapan yang dicadangkan. Habis tu kalau student jawab ayat yang tak sama macam skema jawapan, apa jadi? Walaupun student jawab, jawapan student tak sama dengan skema, tetapi rubrik dia sama. Yang tu dapat markah. Yang tu kita nak tahu tu, rubrik tu. Kita tak perlu tahu dengan lebih mendalam, cuma kita nak tahu rangka lah. Cikgu letak perkataan rangka jawapan. Rangka tu kita tahu dia punya flow dan juga step tu, baru kita nampak. Okey. Contoh soalan ni. Ini soalan 2014. Cikgu ambil soalan yang memang soalan kita kata 2014, soalan esei memang soalan yang senang-senang. Sebab nak bagi kita tak payah pening. Sebab kita memang semua, kita dah belajar dah. Kita tahu dah, ini soalan yang selalu berulang. Soalan yang contohnya macam ni. Diagram 6.1 shows a plant in two different condition, M and N. Okay. Nampak di sini dia labelkan M dan N. Tetapi M and N tu, dia bukan pokok. Dia bukan plant. Dia adalah condition. Anda ingat nampak tak? Condition M and condition N. So M mewakili condition satu pokok, N itu mewakili condition yang satu lagi. Itu yang jangan simply kata oh M ni maksudnya pokok tu kot, pokok M, pokok N.
bukan pokok. Tu pun ramai juga student salah tu. Padahal jelas ada tulis tu. Kena nampak tak? Nampak tak? Condition M. Apa condition dia? Tu dia jawapan kat situ. Apa condition dia? Tapi kalau kita tengok sel tu dalam keadaan apa tu? Plasmolize kan? Sel plasmolize. Persoalan dia adalah condition M tu apa condition pokok tu? Plant cell plasmolize. Dia punya plasma membrane away from cell wall. Tapi persoalan dia condition M tu apa dia yang kita boleh gambarkan di condition M? Will, betul. Ya, terima kasih Nurul Wajihah dan juga Syakira, betul. Will. Jadi M itu ialah will. Kemudian seterusnya condition N. Apa dia condition N tu? Dan dalam condition N ini dia punya sel dalam keadaan tergit. Sel keadaan tergit, tapi pokok tu N. Condition N. So apa condition N tu? Segar. Segar dia tidak boleh digunakan untuk condition macam ni. Segar ni contohnya macam kita kata sayur segar kan. Sayur segar. Sayur di pasar segar. Tapi adakah sayur di pasar bentuk dia macam condition N ni? Sebab sayur tu telah dipetik. Okey. Dia sebab kita jarang bincangkan opposite word. Kita jarang bincang. Kalau will lawan dia apa? Will lawan dia upright. Will lawan dia upright. Dia bukan fresh ataupun segar. Memang tahun 2014 ramai yang jawab segar. Memang dia jawab segar dan memang salah lah. Dia will lawan dia upright. Dia tegak ataupun dia lah. Layu lawan dia tegak. Okay. Normal boleh letak tak? Saya ingat cikgu kita tak letak normal. Dia letak upright, lawan dia upright. Okay. Normal dia tak, sebab dalam kes ni dia punya sel adalah tergit. Normal dia boleh jadi sel dalam keadaan flaccid, iaitu dia letak dalam isotonik kan. Jadi itu yang menjadi persoalan sikit tu. Okay, jadi biasanya kita will ni lawan dia upright. Okay. So soalan dia, based on diagram 6.1, explain what happened to the plant in condition M. 4 marks. Saya ulang. Based on diagram 6.1, explain what happens to the plant in condition M. What happened? Maksudnya dia tanya kepada kesan, apa yang berlaku. Tapi walaupun dia tanya kesan, dia mesti ada cause ataupun sebab. Sebab inilah yang menyebabkan kesan ini. Tapi cuma dalam kes ni dia kata condition M. Kesan dia will. Kesan dia tu will. Tapi dia punya cause tu sebabkan apa dia pokok tu will tu. Jadi kita akan cerita daripada cause sampai kepada effect. So untuk 4 mark. Maksudnya 4 mark dia akan ada 4 isi ataupun 4 biology terms, tapi kita akan bagi extra jika ada dan menjawab kehendak soalan. So cikgu buat dalam bentuk rangka. Cikgu cakap rangka kan? Rangka ni dia macam bentuk rubrik. Tapi nak bagi faham senang, rangka lah. Pertama, cause, sebab. Apa sebab dia? Kemudian selepas sebab dia ada proses. Lepas ada sebab ni dia ada proses yang berlaku. Dan selepas proses ni dia ada akibat. So akibat ni adalah effect. Effect ni apa? Effect ni will. Yang tadi dia yang ditulis condition M tu. So pokok ni tadi akan will. But why? What is cause the plant to will? Macam apa sebab apa yang menyebabkan pokok tadi tu jadi layu? So sebab. Proses yang berlaku selepas sebab dan apa dia punya akibat dia, efek dia. So yang pertama, kurang siram ataupun baja berlebihan. Maksudnya dia less water ataupun excess fertilizer. Apa-apa akibat yang merujuk kepada water in soil become hypertonic, sama ada dia kurang siram, less water, ataupun baja yang diletakkan itu berlebihan, excess fertilizer. Jadi kita terima. Okey. Itu situasi dia. Tetapi apa yang berlaku di dalam tanah, iaitu concentration gradient. Nampak tu? Nombor 2 tu, kecenderungan kepekatan. Yang berlaku di situ
wujudnya concentration gradient. Concentration gradient antara apa? Antara water in soil and water in root. Dia ada concentration gradient. Itu cause dia. Itu yang trigger berlaku proses ini sehingga menyebabkan pokok tu layu. Itu sebab dia. Jadi dalam concentration gradient, apa terms yang penting kita letak? Hypertonic lah. Hypertonic tu. Itu terms yang kita letak. Jadi kita akan kata water in soil is hypertonic towards cell set of root hair. Titik. Itu ayat yang menunjukkan concentration gradient di antara water in soil dengan cell set of root hair dalam akar tu lah. Jadi ini sebab yang pertama. Dia berlaku, ini yang trigger tu lah, trigger proses osmosis tu. Jadi sebab yang pertama tadi dah yang sama ada dikurang siram ataupun acid fertilizer. Tapi itu yang menyebabkan adanya concentration gradient. Okey. Dah settle tentang cost. Kemudian apa proses yang berlaku? Oh, Panjang boleh guna OCCR. Ya. Dan MRSM je kan? Cikgu tak tahu. OCCR tu apa dia? Formula yang ni lah, yang MRSM guna. Azim. Object, cause, characteristic, effect, result. Oh, okey. Object, cause, characteristic, effect, result. Okey. Oh, saya pernah dengar daripada Cikgu Zulkifli. Cikgu Zulkifli pernah sebut dulu sekali. Lepas tu terlupa. Cikgu Zul ya, Cikgu Zul. Pencin dah kan. Dia mesej saya baru ni minta tolong proofread buku dia terbaru. Saya tak ada masa. Dia bagus dia. Okey. Kemudian proses yang boleh guna OCCR lah. Proses pergerakan molekul air, maksudnya water movement from root hair to soil. Kemudian diguna apa? Proses apa? Osmosis. Kemudian efek dia apa dia? Ini vacuole, shrink, cell membrane away from cell wall, cell become flaccid. This is plasmolysis and plant will. Okay, itu ya, yang itu kita boleh guna itu lah. Jadi dah Panjang MRSM pun tahu, saya rasa memang boleh jawablah soalan macam ni. Cumanya dia ada flow macam tu lah. Dia ada flow macam tu. Jadi kalau kita guna tadi teknik reversible tadi tu, kita boleh checklist balik. Yang last kali tu dia akan berbalik kepada yang awal. Tapi dalam kes ni soalan ni 4 markah saja, dia tak panjang sangat lah. So kita boleh check balik pendek je lah. Tapi kalau soalan yang panjang tu memang kita kena check satu-satu tu, kita kena perhatikan betul-betul lah. Okay, ini contoh dia punya penerangan tu lah. Okay, kemudian yang kedua, explain one way which enables the plant in condition M to be as in condition N. 6 marks. So dia tanya macam mana nak jadikan condition wilt tadi kepada upright tadi tu. Okay, dia jadi banyak sikit. 6 mark. Sama juga kita guna tadi yang proses tadi, cause, proses dan juga effect. Dia punya cause dia kita boleh katakan kita kata watering the plant. Watering the plant. Bila watering the plant, dia akan wujudkan satu cause, iaitu dia akan ada concentration gradient juga. Cuma kali ni dia akan berbeza lah, dia jadi hypotonic. Water in soil is hypotonic towards cell set of root hair. Okay. Ada satu case pada tahun 2014 ni. Calon dia tulis siram pokok dengan menggunakan larutan isotonik. Siram pokok dengan menggunakan larutan isotonik. Watering the plant using isotonic drink. Using isotonic drink. Dia bila kita baca memang lawak kata mana ada orang siram pokok pakai ayat 100 plus ataupun revive ataupun apa isotonik. Tetapi jawapan itu diterima. Jawapan itu diterima menjadi jawapan yang diterima markah. Itu dynamic tadi tu. Dynamic tu bila dia masih lagi konsep dia tak lari. Dalam skema tak ada. Dalam skema mana ada orang siram pokok pakai isotonik.
gila. Tak maksud dia akal lah. Tapi bukan nak kata pelajar tu gila lah. Tapi persoalan kat sini ialah bila pelajar tulis macam tu, kita sebagai pemeriksa, saya lah sebagai pemeriksa ni, tapi saya terdepan tak jadi pemeriksa lah. Stop Ustaz. Nak rehat Ustaz, letih. Apa nama tadi? Bila pemeriksa dibincangkan di peringkat pemeriksa, logik tak? Kalau siram isotonik, dia akan jadi upright. Itu persoalannya. Logik tak? Jadi dia berbalik kepada rubrik tadi tu. Bila siram larutan isotonik, dalam apa nama ni, akar pokok tadi tu, dia ada will. Maksudnya dia punya subsel dia, concentration dia dah jadi tinggi. Jadi walaupun kita siram isotonik, still larutan isotonik itu hypotonic towards the cell set of root hair. Faham tak? Maksudnya isotonic drink tadi tu, dia akan jadi hypotonic towards cell set of root hair. So still dikira sebagai markah. Yang itu dynamic itulah. Dynamic itu kita tak bincang dengan detail sebenarnya. Sebab kita kata buat apa nak cerita dekat calon, sebab seolah-olah macam jawapan tu salah lah kan. Tapi macam terlalu bagi buka luas sebab ruang kepada calon untuk jawab macam tu tak. Jadi tapi itu nak kata adilnya rubrik tu. Lepas tu dalam skema dia hanya cadangan jawapan. Dia punya, tapi dia asalkan dia menepati rubrik yang diberikan dalam skema, dia diterima sebagai markah. Cuma dalam skema jawapan tak ada rubrik. Tidak ada rubrik dalam skema jawapan. Habis itu rubrik tu macam mana? Bila pemeriksa baca skema tu, dia sendiri akan nampak apa rubrik skema tu. Dia akan nampak rubrik tu. Dia macam automatik lah, nampak okey rubrik dia yang ni. Okey, tapi tak ditulis dalam skema tu lah. Yang tu yang jadi pening sikit. Kita baca tu, kadang-kadang kita kena baca jawapan tu berulang kali baru kita faham. Oh, ini maksud cara macam ni. Adakah menepati rubrik? Baru gitu. Perbincangan yang panjang lah. Okay, proses yang berlaku sama juga, ada movement of water molecule, cuma kali ni dia akan berubah. Arah. Okay, untuk point ni, every movement in biology, kita kena state from where to where. Itu lebih selamat. So kalau kita kata kat sini, the movement of water molecule from soil into the cell root hair cell, itu lebih selamat. Sama juga dengan movement yang lain. Contohnya kita kata impulse will transmit from receptor to motor neuron. Motor neuron pula. Sensory neuron kan? Sensory neuron ataupun efferent neuron tu. Yang simbol terbaru dia guna sensory kot. Jadi dia nak ceritakan tentang pergerakan impulse will transmit from receptor to sensory neuron. Jadi bila pergerakan dalam bio, lebih selamat dan lebih baik kita state kat situ from where to where. Every movement of impulse ke, movement of molecule ke, movement of gas molecule ke, apa saja, lebih selamat letak from where to where. Sebab ada ketikanya dia detach movement of molecule dengan proses macam ni. Movement from soil to root hair cell, 1 mark. By osmosis, dapat lagi 1 mark. Jadi ada 2 marks untuk proses. Ada tahun bila kita kata move from soil to root hair by osmosis, dapat 1 mark je. Cuma syarat 1 mark ni, syarat dia mesti ada perkataan osmosis dan dia punya arah dia tu betul. Baru dapat 1 mark. Tapi ada tahun dia detach 2 ni. Dia punya arah 1 markah, satu lagi proses 1 markah. Okey. Kenapa jadi macam tu? Sebab tu dia perbincangan panjang. Sebab kadang-kadang ada soalan tu yang dia peruntukan markah soalan tu dia besar. Kadang-kadang dia 10 markah. Tapi point dalam tu sikit. Jadi terpaksalah kita detach beberapa point untuk jadi 2 markah. Itu contoh. Tapi ada juga tahun tu dia keluar soalan yang lebih kurang sama, tapi peruntukan markah dia sikit. Jadi tak adil lah kalau kita detach bagi banyak point. Sebab ada lagi point lain yang kita kena letakkan kat situ. Sebab contohnya point effect contohnya. Jadi dia akan combine benda tu. Jadi tapi persoalan dekat sini, kita tak bincangkan sama ada tahun tu dia detach ataupun dia combine tak.
persoalan dia complete tu. Kita kena letak arah macam tu, itu nama proses. Persoalan macam mana pemakaian tu, itu pulang kepada pembahasan. Soalan Cikgu Safira, kalau pelajar compare tulis concentration of water boleh tak terima? Instead water potential concentration of solute dalam peradaan SPM. Dalam peradaan SPM yang KSSM terbaru ni, sebab kita tengok ada banyak perubahan dalam ni, sebaiknya kita akan ikut buku teks. Buku teks guna water potential, kita guna water potential. Sebaiknya kita guna buku teks. Sebab apa KSSM dia memperkenalkan water potential tetapi KBSM tidak? Sebab KSSM ni dia nak apa nama ni apa? Dia nak synchronize biofizik dengan kimia tu, dia nak synchronize. Kalau tak silap kimia pun dia pun guna water potential. Jadi dia tidak mahu mengelirukan yang dari segi apa nama istilah concentration tu. Jadi dia standardizekan dia guna water potential. Tapi tidak menjadi kesalahan bila pelajar tulis concentration of water, tak menjadi kesalahan. Cuma yang dirisaukan itulah arahan lisan daripada ketua pemeriksa. Sebab concentration dia tak refer kepada water. Concentration dia refer kepada water and solute. Kita akan sebut the concentration is high, maksudnya solute itu lebih daripada water dari segi percentage lah, dari segi itu kan, dia punya tu kan. Kalau concentration of solution is low, maksudnya water tu lebih banyak daripada solute. Tapi bila kita guna concentration of water, yang ni menjadi persoalan sikit. Persoalan yang pertama ialah istilah concentration of water ni main daripada mana? itu menjadi persoalan. Tapi saya faham pertanyaan Cikgu Safirah ni, sebab memang kita dah terbiasa guna concentration, kita juga terbiasa guna concentration of water. Sebab ada sebahagian yang menerima istilah concentration of water. Tetapi pendapat saya, bila berlaku rombakan KSSM ni, dia nak kembalikan tu kepada yang betul, yang benar, yang digunakan di peringkat universiti. Di peringkat universiti kita tidak menggunakan istilah concentration of water. Kita guna concentration of solution. Bila concentration of solution dia refer kepada sama ada solute lebih banyak daripada water ataupun water lebih banyak daripada solute. Sebab itu dia menjadi apa nama ni persoalan sikit bila kita cerita tentang osmosis. Sebab osmosis, water molecule will move from a lower concentration gradient to high concentration gradient. So from lower to high. Kita rasa macam tak kena apa. Sedangkan kalau kita ambil simple diffusion contohnya oxygen will move from high concentration gradient of oxygen to low concentration of oxygen. Itu logik. Tapi pasal apa osmosis terbalik? Osmosis terbalik tu sebab tadi itulah concentration tadi tu. Okey. Cikgu Sifila tanya lagi, kalau comparison solution A is hypotonic dan solution B? Comparison kita memang kena buat dua-dua tu. Comparison tak boleh stand alone. Maksudnya kalau kita buat comparison, kita kena buat two subject. Solution A to solution B. So solution A is hypotonic dan solution B, boleh. Ataupun solution A is hypotonic towards solution B, boleh. Sebab hypertonic dengan isotonik, dia punya meaning dia lebih kurang macam ni. Hypotonic tu maksudnya lebih cair daripada. Betul, lebih cair daripada. Hypertonic lebih pekat daripada. Dia ada perkataan daripada. Isotonik itu ialah kepekatan yang sama dengan. So untuk hyper dengan iso, dia tak boleh stand alone. Kalau kita kata solution A is hypotonic, titik, salah. Dia jadi salah. Solution B is hypertonic pun salah. Sebenarnya tak ada comparison. Contoh yang saya selalu bagi dekat mana-mana apa nama ni teknik menjawab, dalam podcast pun saya dah sebut itu.
air kosong, air kopi, susu pekat manis. So air kopi kalau kita bezakan dengan susu pekat manis. Air kopi adalah hypotonik terhadap susu pekat manis. Tapi kalau kita ambil air kopi, kita bezakan dengan air kosong tadi tu ataupun isolin. Air kopi adalah hypertonik terhadap isolin. Jadi air kopi boleh jadi dua keadaan. Sama ada hypertonik kalau kita compare dengan isolin, sama ada dia jadi hypotonik apabila kita compare dengan susu pekat manis. Jadi sebab itulah hyper dengan iso dia tak boleh stand alone, dia mesti ada comparison, betul. Yang Cikgu Safira tanya tu betul. Mesti ada comparison. Sama ada nak letak perkataan dia then ke, towards ke, terpulang. Tapi comparison tu mesti ada, betul. Okay. Dah terlajak 10 minit. Macam mana Cikgu Safira? Yang lain-lain tu kalau tengok persoalan yang lain tu dia sama macam tadi, proses sebab, proses dan akibat sama saja. Cuma perbincangan tu bila kita tengok contohnya macam graf ni kita sama sekali bentuk graf. Bila kita tengok graf ni, ini soalan yang bila bentuk graf, membaca graf itu markah. Membaca graf itu markah. Kita berbalik kepada graf. So dekat sini graf ni R 0% concentration of sodium chloride solution. Maksudnya apa? Maksudnya ni adalah distilled water. Jadi kita buat dalam ayat kita kata distilled water, kita baca graf ni letak dalam jawapan dapat markah. So kita kata at point R bla 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 bla, dapat markah. Membaca graf dan menulis jawapan tu dapat markah yang pertama. Markah yang kedua apabila kita tafsir graf tu, yang kata-kata menjawab soalan ni lah, baru dapat markah seterusnya. Ini point yang nak contoh dalam graf ni lah. Okay, so 0% concentration of sodium chloride solution, 100% percentage of red blood cell undergoes hemolysis untuk R. Kalau untuk S, 0.85% concentration of sodium chloride solution. So dia punya percentage of hemolysis 0%. Okay. So dalam jawapan soalan dia kata, based on the graph, explain what happened to the red blood cell at R and S. 10 marks. Soalan banyak ni, markah banyak. So kita boleh pisahkan. R 5 marks, S 5 marks. Itu cara kita paling senang untuk kita bagi kita punya jawapan jadi systematic sikit jawab. So kita boleh nampak untuk point R dia ada 5 or more points, untuk S dia ada 5 or more points. Macam tu. Kalau kita tengok 10 tu macam besar sangat. Tapi kalau kita pisah 2 tu dia lebih senang untuk nampak. Okay. Contohnya graf, proses dan juga dia punya efek ya. Okey. Yang tersurat tadi yang tadi yang cikgu cakap tadi, yang paksi X dengan paksi Y. Kita baca dekat situ. 0% concentration of sodium chloride solution. Satu lagi 0.85%. Itu untuk S, ini untuk R. Okey. Jadi dekat tersirat dia kita boleh menyatakan dekat A tadi tu, iaitu dia ada concentration gradient iaitu hypotonik. Okey. Sebab distilled water, terletak red blood cell dalam distilled water, dia hypotonik lah. Kemudian apa yang berlaku? Dia akan berlaku movement of water molecule. Mesti ada from where to where. So sama ada kita nak sebut kat situ from 0% concentration of sodium chloride solution ataupun kita sebut terus distilled water. Sama aja maksud dia. Sebab 0% NaCl maksudnya sama dengan distilled water. So proses dia apa? Osmosis. Okay? Apa dia punya efek dia? Ya. Erythrocyte will expand, erythrocyte burst because erythrocyte doesn't have cell wall. Itu untuk R. Untuk S pula sama juga, daripada graf, baca graf, apa proses yang berlaku dan apa dia punya efek dia. Okay, apa yang tersurat, baca dekat paksi X, baca dekat paksi Y, apa dia punya concentration, apa dia punya percentage of hemolysis. Kemudian apa yang tersirat. Di sini dia punya concentration gradient dia adalah isotonik. Tapi pada tahun 2014 banyak calon jawab hypertonik. Sebab tadi dia tengok hypo. Yang ni dia kata hyper. Sedangkan tidak. Kalau hyper mestilah percentage of red blood cell hemolysis tu dia jadi negatif. Sebab kalau hemolysis dia burst.
So lawan kepada burst, opposite kepada burst adalah shrink, iaitu crenation. Jadi secara logiknya kalau graf, patutnya graf mana boleh tunjuk berapa percentage kan. Kita tak akan nak kata negatif itu sebagai shrink, tapi itu lawan kepada opposite kepada hemolysis. Dekat sini dia 0%. So 0% maksudnya dia bukan kata dia tak berlaku hemolysis, tetapi dia juga tidak berlaku crenation. So kat sini adalah isotonic. So apa proses yang berlaku sama juga macam tadi. Kemudian apa dia punya efek dia? No change in erythrocyte. Okey. Semangat pakai isi bola. Okey, dah 12.45. Jadi ada apa-apa soalan tak? Rasanya semua ni, kalau ikut slide ni, rasanya semua hampir sama aja. Nak contohkan tadi, iaitu dalam jawapan kita ni dia ada cause, dia ada proses dan juga dia ada efek. Okey? Tidak ada apa-apa ekstra lah, sama aja semua tu. Okey? Okay, ada soalan? Semua sama. Questions? Ke semua dah lapar? Lapar bola tu cikgu. Lawan dia sebab duduk rumah kan, makanan tu ada dekat tray tu sebelah tu. Okay, kita stop di sini 12.45. So terima kasih kepada Cikgu Izzat di atas perkongsian untuk bahagian AC. Jadi kita akan sambung semula tepat pada pukul 2 petang. Link GM masih link yang sama. Okay. So saya mengharapkan pelajar-pelajar tidak terbabas lepas lunch, mengantuk, mata kuyu, tak terbabas lah. Okay. So you can have your rest right now. So thank you so much Cikgu Izzat, Cikgu Azwani,